Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati lagi majlis kita pada malam ini, moga-moga malam Jumaat Lailatul Mubarakah, malam yang penuh keberkatan, Lailatul Sa'idah, malam yang penuh dengan kebahagiaan, Lailatul Rahmah, malam yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagilah kita menambah-nambah lagi kemuliaan malam Jumaat ini dengan kita membacakan Al-Quranul Karim, dan Al-Quran itu menjadi syafaat di akhirat nanti berdasarkan kepada hadis yang sahih, yang mana Al-Quran itu tidak akan pernah meninggalkan pembacanya. Sama-sama kita lantunkan ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, thumma ila ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ashabihi wa tabi'in, thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal muallimina wal muallimat. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin rahimakumullah, terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Imam tadi. Sebelumnya Tuan Bilal mengingatkan kita ada program pada malam ini, dan sayugia kita berhimpun di sini dengan satu tujuan, mencari redha Allah. Maka tajuk yang kita bicarakan malam ini tajuk besar. Saya pun bimbang apabila yang berbahagia Ayahanda Tuan Haji Tahir bagi tajuk ni, iaitu qalbun salim. What is the meaning of qalbun salim? Hati, qalbu yang sejahtera, ya, yang sejahtera. Jadi kalau bahasa Inggeris tu disebut apa ya? Disebut the solemn heart, ya, qalbu yang sejahtera, yang khusyuk. Dan tajuk kita malam ini khusyuk di dalam ibadah. Terima kasih yang bahagia Tuan Haji Tahir yang menyambung ukhuwah setelah sekian lama, insya-Allah tabarakallah. Dan malam ini kita bertuah karena malam Jumaat kita bertemu, dan masjid baru serba indah, masya-Allah tabarakallah. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan PA sistemnya pun bagus, elok, insya-Allah tabarakallah. Hadirin rahimakumullah, walau banyak yang kita ingin bicarakan, tapi kita mesti mematuhi masa. Masuk Isya kita rehat sekejap, kita sambung sekejap selepas itu, dan kita tangguhkan.
untuk bicara berkenaan dengan khusyuk ini. Allah Ta'ala sebut dalam Quran pertama, ya, kita selalu lupa bahawa Al-Quran tidak pernah meninggalkan apa-apa elemen dalam kehidupan. Tak pernah. Sebut saja apa benda, ya, yang berkaitan dengan namanya kehidupan, Al-Quran tidak pernah meninggalkannya. Dan Al-Quran itu guna di dunia ini, akhirat besok. Ini satu pernyataan, kalau salah faham boleh jadi fitnah, boleh jadi benda yang menjadi polemik perbincangan. Apa pernyataannya? Al-Quran itu manfaatnya di akhirat besok, tapi dia tidak berguna lagi di akhirat nanti. Al-Quran itu diambil pengajaran dan manfaatnya di dunia, dan dia berguna di dunia. Apa artinya? Karena itulah hadirin rahimakumullah, Nabi sebut satu hadis, ya, yang kita sebut di awal sebelum baca Fatihah tadi, yang bahagia tuan-tuan dan puan-puan, tuan guru, puan guru yang dikasihi Allah. Kita baca hadis ni ramai-ramai insya-Allah. An Abi Umamah, sama-sama an, tak bunyi suara, bunyi bagi kuat-kuat. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi, hadithun sahihun. Inilah tradisi belajar ilmu, ada talaqi, penyampaian daripada yang mengajar, musyafahah, dia nak mendengar daripada mulut guru ke mulut pelajar ke mulut guru, dan talqin, iaitu keberadaan kita di tempat yang sama serentak. Ini betul cukup 3 rukun belajar. Sekarang di pasca PKP, keberkatan sedang dicari semula. Kita tidak kata habis, tapi dicari semula. Apabila dipisahkan antara duduknya penyampai dengan yang disampaikan guru dan murid, itu telah hilang satu, nama talqin. Yang kedua, musyafahah, daripada mulut guru, tapi guru tak dengar pelajar sebut atau tidak. Inilah kaedah kami belajar dulu. Guru baca, kita ikut, kita baca, dia betulkan jika salah. Dan inilah tradisi yang diperturunkan dari zaman berzaman, dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, seterusnya sampai Nabi kita Muhammad, salawat tuan-puan, sallallahu alaihi wasallam. Kita ni ahlu sunnah wal jamaah, aqidah Asy'ariyah Maturidiyah, ahlu sunnah wal jamaah, dan kita ini bermadhab dengan madhab fiqh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan kita ini guru kita dalam akhlak Imam Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi, semuanya mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah bila dengar nama Nabi kita buat tak tahu saja, melainkan kita memperkuatkan kasih dan sayang kita dengan berselawat kepada baginda. Kita cuba sekali lagi, Nabi kita namanya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tadi kata Nabi, iqra'u, kamu semua bacalah Quran. Baca Quran pun kena khusyuk, ya. Kejap lagi kita tengok apa benda khusyuk. Iqra'u, kamu semua baca. Kamu semua baca, bukan iqra' seorang baca. Iqra'u, kamu semua baca, kata Nabi. Baca. Baca apa? Iqra'ul Qur'ana, kamu semua baca adalah Al-Quran. Malam ini rasa betul sebab sahibul fadilah Tuan Imam duduk depan. Ya, betul masjid ni, masya-Allah, tabarakallah, tahniah Ustaz. Naik segan pula saya, Tuan Imam duduk depan. Ustaz salah tolong tegur. Betul? Jangan segan-segan kalau salah tolong tegur. Iqra'u fi'lul amr, kamu semua bacalah. Baca apa? Al-Quran. Pinjam jap Ustaz. Tak apa. Ustaz. Baca apa? Baca Al-Quran ini. Sebab fa innahu, maka sesungguhnya Al-Quran ini
ya'ti, dia akan datang. Bila? Yaumal qiyamati, hari akhirat, hari kiamat nanti. Syafi'an, bagi syafaat, pertolongan, perlindungan, penjagaan, pembelaan. Semua orang dapat kan? Tak. Li ashabihi, kepada sang pemilik bacaannya sahaja yang dapat. Jadi iqra'u, kata Nabi, baca. Karena itu ulama kita bila dia susun sesuatu benda, semuanya dia ambil daripada Quran, daripada hadis, daripada ijma' ulama, daripada fatwa sahabat, daripada qiyas, daripada segala uruf dan sebagainya. Bukan suka-suka hati dia. Ada orang kata, apa majlis mula dengan bacaan Fatihah? Kenapa? Lepas tu ada sedikit gurauan pula. Lepas tu kamu nak rukuk, yang tidak sujud, sebab dia kata Fatihah ni hanya rukun dalam solat. Syahadah Arab kata, apa benda ni? Sedangkan Quran itu antaranya ialah 7 ayat yang disebut sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita mohon keberkatan dah. Jadi orang yang jiwanya ada dalam Quran, dengan Quran dia khusyuk, tenang dia. Hadirin rahimakumullah, sebelum pergi bicara panjang lagi, kita tengok apa kata Quran khusyuk dalam ibadah. Tuan-puan yang ada handphone kan, duduk tepi rak Al-Quran, bukalah Al-Quran ini, Suratul Mu'minun, surah yang ke-23, ya, chapter number 23, ya, chapter number 23. Hadirin hadirat rahimakumullah, page 342 kalau saya salah tuan-puan. 342 betul datang, takut salah. Hadirin hadirat rahimakumullah, ya hadirin rahimakumullah, betul 342. masya-Allah, tabarakallah, ya. Dan hadirin rahimakumullah, ya, berada pada juzuk yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun, sungguh-sungguh kata Allah, indeed, bukan main-main, sungguh-sungguh kata Allah, certainly kata Allah Subhanahu wa taala, will the believers have succeeded, kata Allah. Sungguh-sungguh telah berjayalah orang yang telah beriman. Orang yang beriman itu mereka telah berjaya sungguh-sungguh. Qad aflaha, fi'lul madhi, sungguh-sungguh telah berjaya orang yang telah beriman, orang-orang beriman yang ada iman di dalam diri dia. Apa cirinya? Tak cukup kita syahadatain itu menandakan kita seorang muslim. Kita beriman dengan Allah, betul. Bagaimana tandanya? Kita beriman dengan Rasul, bagaimana tandanya? Kita beriman dengan Al-Quran, kitab yang diturunkan, Taurat, Zabur, Injil, suhuf yang lain. Kita beriman dengan para anbiya, mursalin, malaikah, beriman dengan qada, qadar, yaumul qiyamah, ya. Hadirin rahimakumullah, nak tahu mereka itu ialah alladzina, mereka itu ialah orang-orang yang disebut oleh Allah. Hum, mereka itu, dua kali, mereka itulah orang yang mereka itu fi, di dalam salatihim, salatnya, khashi'un, sungguh-sungguh memberikan perhatian, ya. They who are during their prayer humbly submissive, merendah diri, khusyuk. Ya, fahamlah khusyuk? Apa benda khusyuk? Hadirin rahimakumullah, mari kita bicarakan. Para ulama, tiada satu orang pun yang menyatakan bahawa khusyuk ini tak perlu. Koklah dia kata tak payahlah khusyuk, buat tekuk-tekuk padan sudah. Khusyuk ditakrifkan dalam Dewan Bahasa dan Pustaka. Ini orang Melayu majoriti yang dengar. Kita ada sahabat-sahabat kita yang dari kepelbagaian bangsa datang salat di sini. Alhamdulillah, tabarakallah. Di khusyuk ini, definisi dia datang daripada bahasa Arab, ya, iaitu dengan penuh minat atau sepenuh hati ketika mendengar
dengan penuh minat. Yang datang ni minat, insya-Allah. Yang tak datang kita doakan mereka minat. Jangan kata mereka tak minat. Kita doa mereka akan minat. Masya-Allah, tabarakallah. Mereka akan datang. Kita husnuzan. Mereka mungkin ada urusan-urusan yang tertentu yang kita tak kasih. Kita tidak berada di tempat mereka. Apapun kita doa, mereka memakmurkan rumah Allah Taala ini. Masjid Kota Kemuning, Masjid Kota Kemuning. Insya-Allah, tabarakallah. Itu hari saya di Taman Desa Kemuning kan? Dekat-dekat sini juga. Kan jauh. Dekat sini juga Taman Desa Kemuning. Masya-Allah, tabarakallah. Baik. Jadi kita sekarang ini, kita dengar ke, kita buat sesuatu ke, kita buat dengan penuh minat dan sepenuh hati, full of heart. Itu khusyuk. Kita fokus tak sekarang? Karena itu khutbah Jumaat besok, khatib dia akan pesan pada sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, berilah sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah ada yang melakukan perkara yang sia-sia, seperti berbual-bual, membelek-belek handphone, menaik sesuatu, dan melakukan perkara yang tiada kaitannya dengan ibadah Jumaat, dengan khutbah dengan khusyuk pada saat ini. Itu pesan. Lagi-lagi lah pesan, jangan tidur. Karena tidur boleh membatalkan wudu. Ramai tak peduli. Ustaz tengok isu Ustaz. Kan? Tuan Imam kita Sahibul Fadilah, Tuan Imam kita baca khutbah, teringat Ustaz suruh ambil wudu. Ramai. Ada yang tidur sampai berdengkur. Badan teroyong hayang, tak tetap papan punggung. Dia tak peduli dia. Muadzin, dia tak tunggu muadzin sebenarnya. Ketika khatib barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, dia macam alam tu, jaga waktu tu. Segar. Wuduk tak peduli dah. Kalau macam itulah semayang khusyuk dah. Wallahu a'lam. Jangan buat kisah macam kisah cerita dulu-dulu. Asalnya cerita gurau-gurau je. Saya ulang guru kami cerita. Ada satu orang, dia datang mana tau. Jadi orang tengok dia pakai elok, semua suruh dia jadi imam. Dia pun jadi imam. Baca sedap lah, ya Allah, sedap, merdu sungguh. Jadi jemaah puji, bagus tuan imam, suara sedap, elok lah. Tak ada jawab apa. Itu setara belum ambil uduk tu, punggah Jahannam habis salat tadi. Hadirin rahimakumullah, khusyuk ni juga ditakrifkan dengan sungguh-sungguh ketika berbuat ibadah, dengan menumpukan perhatian dan minat yang sepenuhnya kepada sesuatu. Ahli jemaah yang sedang duduk dengan mendengar azan contohnya, yang sedang salat, khusyuk juga membawa maksud khasya'a, iaitu apa dia? Kerendahan hati. Khasyi', orang yang khasyi', orang yang rendah hati dia. Orang ini orang yang tidak sombong, ya. Manusia kena khasyi' ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mesti beribadah dengan penuh hormat. Ini termasuk dalam bahagian apa? Ihsan, dengan tawadhu. Hadirin rahimakumullah, meletakkan sesuatu itu bagi betul-betul, ya. Khusyuk ni hadirin hadirat rahimakumullah, kita tahu niat kita, kita tahu tujuan kita, atau Arab sebut qasad, memaksudkan sesuatu. Qasad, tujuan kita ni nak buat apa ni, ya. Maka dengan khusyuk tersebut hadirin rahimakumullah, suasana akan menjadi sangat tenang. Hadirin hadirat rahimakumullah, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, ya, melihat satu orang lelaki sedang salat, lalu berdurut-durut dia punya janggut dia, salat, ya, salat, pegang janggut, kejap-kejap durut janggut, kejap-kejap durut janggut. Waktu itu Nabi sedang menyampaikan bayan, ya, ta'lil, bagi tazkirah kepada sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Lalu Nabi berkata, jika tenang kalbu lelaki itu, menjadi tenanglah tangannya. Artinya kalau dekat sini tenang, tangannya pun tenang. Kalau di sini khusyuk, seluruh anggota badan khusyuk. Ini dia. Semua orang buat ibadah, semua orang, tapi nak dapatkan khusyuk dalam ibadah itu, bukan hanya sekadar kita baca ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, tak cukup. Sebab itu Al-Imam Ibn Kathir
radhiyallahu taala anhu, mufassir yang terkenal, apabila menafsirkan ayat qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, beliau menyatakan bahawa mereka itu sungguh-sungguh menang, sungguh-sungguh berjaya, sungguh-sungguh beroleh satu perkara yang besar, ya, mereka dapat bahagia, mereka beruntung, fauz, yang beruntung dengan untung yang cukup dahsyat. Mereka itulah orang yang bersifat dengan sifat-sifat ini, iaitu khusyuk dalam salatnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi Syekh Al-Maraghi berkata, iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyang. Dia benar, orang yang rendahkan diri dia dengan Allah, tak sombong. Apa arti tak sombong? Bukan tak sombong itu hanya tunduk, itu tak. Dalam ni ada orang kepala dia tunduk ketika salat, tapi kalbunya waktu itu, ya, ujub datang dalam diri dia. Aku yang paling khusyuk dalam ramai-ramai ni, aku yang paling bagus dalam ramai-ramai ni, pakaian aku paling elok dalam ramai-ramai ni, wangian dari tubuhku yang paling sedap dibau dalam ramai-ramai ni. Habis dia. Itu bukan khusyuk. Khusyuk ini memastikan kalbu dia itu diikat. Ikat dia, jangan berlilau-lilau dia. Allahu Akbar. Sedangkan kita qasad tadi, aku salat fardu maghrib 3 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tiba-tiba yang lain jadi besar, ya. Kita dengar suara bunyi macam-macam sedang solat ni, patut kita dengar imam baca tadi Fatihah, kita teringat kereta kunci ke tidak kunci. Tengok, kita teringat tadi paip dekat kolah tadi tutup ke tidak. Baru teringat tadi buang air besar tadi dekat tandas masjid flush ke tidak. Oh, dalam solat semua jadi kejar. Tapi itu bagaimana nak khusyuk? Baik, hadirin hadirat rahimakumullah. Banyak, ya, bicaranya itu terlalu banyak, tapi kita cuba susunlah. Nombor 1, betulkan niat. Itu dia nak khusyuk. Betulkan niat. Kita baca hadis ni ramai-ramai, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Abu Hafs Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu, khalifah yang kedua, sahabat besar Nabi. Kita sebut ramai-ramai. Innama al-a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Panjang lagi hadis tu, kita potong kat itu. Hadis sahih, Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu letak dalam himpunan 40 hadis Imam Nawawi, ya, yang sekarang sedang disebarluaskan, dididik dan diterapkan nilai-nilai terpuji, yang diajar oleh Allah dan Rasul untuk semua anak-anak umat Islam. Adapun mereka yang bukan Islam nak belajar, dipersilakan, ya, ambil manfaat. Banyak benda boleh kita ambil kebaikan daripadanya. Innama, ni nak khusyuk dalam solat, dalam ibadah apa saja. Kita jangan ingat dalam solat saja. Khusyuk ini meliputi semua perkara ibadah, sama ada khusus ataupun umum. Pertama ialah apa tadi? Niat. Innamal a'mal, innama hanya saja, tak lain tak bukan, satu pengkhususan. Al-a'mal, perbuatan-perbuatan. Amalun singular, a'mal plural. Bin niat, kata Nabi, dengan niat yang tertentu. Wa innama, kata Nabi, dan hanya saja, sungguh-sungguh, kata Nabi, likulli imri'in, bagi setiap urusan dan pekerjaan, manawa, apa yang telah dia niatkan. Kita tadi dari rumah tadi ini apa? Datang masjid. Bagaimana khusyuk kita datang masjid? Saya segan dengan tuan-puan hari ini sebab saya masih lagi berseragam siang. Tuan-puan dah berseragam masjid. Tapi seragam tuan-puan dengan kita tujuan untuk siapa? Untuk Allah. Kita datang ini Baitillah, rumah Allah, masjid di muka bumi ini. Kita pakai yang elok-elok.
Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, betul kan? Wahai anak Adam, ya bani Adam, khudhu zinatakum, kamu pilih, ambil, pakai perhiasan yang elok-elok. Bila? Inda kulli masjid, ketika setiap kali kamu pergi ke masjid, sujud kepada Allah, pakai yang elok-elok. Karena niat tadi itu dia akan menyusun semua tindakan kita. Bila kita niat kerana Allah satu, lillahi ta'ala, just for Allah, maka kita akan buat yang terbaik. Sebab apa? Kerana yang nak menilai itu, yang disebut sebagai alaysallahu bi ahkamil hakimin. Ustaz baca tadi kat mana? Rakaat yang pertama. Surah apa? Surah At-Tin. Alaysallah, hanya saja bukankah Allah Ta'ala sahaja bi ahkamil hakimin, dengan segala hukum hakam, penetapan segala sesuatu, dialah sebaik-baik hakim yang menetapkan hukum. Hadirin rahimakumullah, dia yang akan tentukan kita. Karena itu Sayyidina Umar sebut lagi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab, hitung diri kamu ni, self audit, sebelum kamu diaudit, kamu dihitung, kamu dikira, kamu diteliti, diperiksa dan sebagainya. Kita dari rumah tadi mandi elok, alhamdulillah, saya tadi mandi sini, terima kasih, kemudahan yang cukup selesa. Tak tahulah saya melawat satu tandasnya. Antara perangai saya pergi masjid, saya suka melawat tandas, cek satu. Baru ni saya melawat tandas masjid Institut Latihan Perindustrian Surau Jemaat mereka, Kuchai Lama, Kuala Lumpur. InsyaAllah bersih tak? Walau bangunan lama Ustaz, kita tengok kan, ni ayat saya bergurau lah tuan-tuan. Macam-macam zaman Nabi Nuh punya bangunan ni, tapi tuan-tuan bersih tandas, tak ada sakit baki yang kita duduk rasa ini apa ke benda ni kan. Setengah-setengah masuk tengok tak ada submarine lah apa. Tuan-tuan faham lah submarine tu apa kan, yang melampung separuh ya? Kita tengok pun tak lalu. Itu tidak khusyuk tu. Itu tidak khusyuk. Dia tahu niat dia. Dia kemas elok daripada rumah, dia mandi, berkupiah elok. Kupiah pula pergi elok tu buat khusyuk dalam ibadah. Nak menghadap Allah, kupiah warna putih, tapi orang keliru. Tengok tepi ni dah mula jadi kuning-kuning. Orang kata cheesecake ke kupiah. Lagi yang tarik lalat penuh. Astagfirullah, ni bukan nak hina siapa-siapa. Sebab gini, saya cakap ni sebab gini. Ketika datang masjid untuk solat, buat ibadat di rumah atau sebagainya, contoh solat, pakaiannya tak semenggah, pakai hudu-hudu, tak kupiah tu basuh ke tidak. Tapi bila nak pergi majlis rasmi, kenduri kenal kunon lah kan, itu taklah formal sangat kenduri kenal. Okeylah, kita kata table etiquette, makan beradab, beretika, apa saja bubuh lah tuan. Oh, kemain lagi dia, main lagi ya, dengan botai tak botai lah, apa semua baju suit nombor berapa entah pakai. Bukilat Nabi tuan-tuan. Salat pakai baju pagoda, yang pagoda tu pun sengit dah tuan-tuan. Jangan. Dia akan balik ke niat tadi. Khusyuk dalam buat apa? Bekerja. Dia pasang niat dah. Sebab itu kata Nabi, menuntut yang fardu selepas fardu. Apa dia itu? Cari rezeki. Esok hari Jumaat. Esok hari Jumaat, orang selalu tanya, Ustaz, kenapa kita tak cuti hari Jumaat? Islam Darul Ihsan. Saya jawab ikut sejarah lah. Negeri-negeri bersekutu, maka mereka mengambil cuti hari Sabtu dengan Ahad. Negeri-negeri tak bersekutu, mereka cuti hari Jumaat dan hari Sabtu. Oh, tak boleh Ustaz, kita kena satu bising-bising lah. Saya kata, Quran kata apa? Hari Jumaat, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
wabtaghu min fadlillah. Apabila kamu telah selesai mendirikan salat, fantashiru fil ard, kamu bertebaranlah di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, kamu tuntut, kamu cari, kamu grab, dapatkan fadlillah, kelebihan iaitu rezeki yang Allah bagi kepada kamu. Itu lagi menuntut fardu selepas fardu. Bagaimana yang dikatakan khusyuk dalam ibadah bekerja? Semua orang bekerja. Tuan Haji Tahir, orang besar dalam kilang, bekerja. Khusyuk bagaimana? Memastikan dia tidak melakukan benda yang lara di dalam pekerjaannya. Di mana ciri ini dinyatakan? Baliklah kita ke dalam surah Al-Mu'minun ayat yang 3. Kita buka balik, ya, surah Al-Mu'minun itu kita buka balik muka surat 342 tu, tengok ayat yang ketiga. Maaf saya. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ, dan mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala, anil lagwi, daripada benda-benda yang sia-sia, lagha. Mu'ridun, mereka meninggalkannya, mereka memalingkannya daripada benda yang sia-sia. And they who turn away from ill speech. Ada sebut ill speech, ini kan cakap yang kosong. Kita masuk bekerja tuan-puan, tak kisahlah punch card kah, tulis nama kah, thumbprint kah, tag dengan kita punya ID card kah, on kita punya apa nama tu, CPU kah, macam-macam cara orang masuk kerja. Latest pakai cornea scan tak? Cornea scan. Setengah masuk kerja dia ambil gambar sekarang ni, ya, dia panggil marquee, bukan maki hamun tu, bukan, marquee, M-A-R-K-Y, marquee. Kan dia tandakan tempat dia ambil gambar, dia hantar ke pejabat. Oh, dia ni kerja dekat site itu, site ini dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, lepas dia masuk kerja tu dia buat apa? Dia tak buat benda-benda lara. Masuk kerja, pegang handphone, jawab WhatsApp 1, WhatsApp 2, WhatsApp 3, pegang handphone. Oh, tengok, oh, apa khabar keluarga, ahli-ahli keluarga sihat ke apa semua. Tuan-tuan nak membuat itu tidak khusyuk dalam bekerja. Kenapa? Dia bukan sebahagian daripada pekerjaan. Itu adalah perlakuan pribadi. 5 minit barakahnya hilang, 10 minit barakahnya hilang. Adakah kita menggantikan masa yang kita telah gunakan untuk tujuan pribadi itu kembali kepada mendapat barakah Allah Subhanahu wa taala di tempat kita bekerja? Timbul soal keberkatan hari ini. Ya, dia berkaitan dengan khusyuk di dalam ibadah. Dan bekerja itu adalah ibadah yang umum. Hadirin rahimakumullah, kena ingat. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, tuan-puan, para ilmuwan, cendekiawan, para ahli profesional yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi kita dalam bab bekerja lagi, niat lagi, ya. Maka apabila kita datang dengan fokus khusyuk kepada Allah, benda-benda lara semua kita tinggalkan. Kita takkan buat. Kawan ajak kita, main game dulu, tak kisahlah, saya pun PUBG ke apa tak pernah reti, saya ni tak reti, minta maaf sangat-sangat, bukan buat tak reti, memang tak tahu. Kita kata ni waktu kerja, main solitaire je, ni waktu kerja. Dan pelik pula, ni ada orang dia bekerja kena up to date FB, up to date dia punya Instagram, ya, berkilo-kilogram lagi, tapi dia tak up to date yang tu, dia buat kerja lain pula. Kau juga pegang handphone juga. Apa benda ni? Niat dia. Hadirin rahimakumullah, Ustaz habis pada waktu tu, waktu bersama keluarga, kena khusyuk bersama dengan keluarga. Khairukum, kata Nabi, sebaik-baik kamu ialah mereka yang baik sungguh dengan ahli keluarga dia, yang melayan ahli keluarganya yang cukup baik. Dan akulah yang paling terbaik, akulah terbaik sekali, kata Nabi, yang
melayani, beri khidmat kepada ahli keluarga. Nabi bukan riak, tidak. Nabi tidak takabur, tidak. Nabi tidak membesar diri, angkuh sombong, tidak. Itu perintah Allah untuk Nabi sebut agar umat menjadikan baginda sebagai contoh teladan. Habis itu nak cari siapa lagi? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh tak lain tak bukan, telah ada apa yang di sisi Rasul yang ditunjukkan kamu itu suri teladan yang baik. Ayah-ayah, ibu-ibu ni cerita tadi, kita solat, ibadat umum, kerja, ibadat umum dengan keluarga lagi. Balik tuan-puan, handphone put away, tak. Baru betul khusyuk. Pandang wajah isteri, apa khabar, panggil dengan nama yang elok, sayang. Panggil hang, sihat tak ni? Mak engkau. Tua sikit, nenek kau. Panggil yang gigi tak ada Arab, yang dia keliru, yang ke yang ayam jadi ayam tak apalah. Tak jawab pun abang tak apa, baru khusyuk. Sembang lah, ceramah sedap lah, dia tu buat ke tidak tu, ceramah ni buat ke tidak. Saya pernah tuan-tuan cerita, segan juga disiarkan, astagfirullah rabbi wa atubu ilaih. Sekarang ni sebenarnya saya tak suka live ni, kecuali rakaman itu titah ke bawah duli yang maha mulia Tuanku Sultan Waliul Amri, wajib patut rakam lah, tak apa. Ni siaran FB live ni, kadang-kadang dia bukan datang dengar, nak dengar kat rumah, datang kat sini, ya tikah kat sini ni. Oh, kami yang uzur, orang perempuan tak apa, orang perempuan lelaki-lelaki uzur apa. Ada setengah tempat dia kata, tak usah buat live, rakam okey, itu untuk simpanan masjid, itu perintah SOP, jaiz, ikut. Saya pernah buat apa tuan-tuan, anak-anak mai duduk, kata abah sambung selepas alam. Saya teringin nak azan lah ustaz, sebab dia punya speaker sedap. Lillahi ta'ala lah, niat lillahi ta'ala. Boleh minta izin suara pahal sikit, boleh ya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah.
أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي الله أكبر الله أكبر لا Hadirin rahimakumullah, syukurlah banyak-banyak Allah Ta'ala beri masjid yang selesa, sistem yang bagus, jawatan kuasa yang dinamik. Maka sayugia kita ramai-ramaikan lagi jemaah masjid insyaAllah. Hadirin rahimakumullah, balik dengan family tadi, makan. Anak-anak abah apa lama tak jumpa anak-anak abah. Dialah 3 orang dah dekat asrama, 2 orang kat kampus ya. Okey abah duduk lah. Umi dia pun sudipkan nasi masuk semua. Anak-anak buat apa? Keluarkan handphone ya, masing-masing keluarkan handphone ya, masing-masing tengok. Saya kata ni abah masih ada yang diberi tanggungjawab, takkan berhenti mendidik anak sampai bila? Sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalil? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum Qu anfusakum, kamu jaga diri kamu, kata Allah. Wa ahlikum, dan keluarga kamu, nara, daripada adab api neraka Allah. Maaf tumpah kering tekak sikit. Saya ambil handphone, bawa sini handphone kat abah. Umi dia senyum. Abah pun takkan tengok handphone. Put it away. Sekarang ni masa dengan keluarga. Kita cakap hal keluarga.
Okey apa? Macam mana kampus? Kawan-kawan baru pensyarah apa yang diajarkan, bangun pukul berapa, prep macam mana, tutorial, lecture hall macam mana, aktiviti harian, kawan-kawan dia siapa kawan-kawan dia. Hidupkan suasana. Itu tak apa biar. Itu baru khusyuk nama dia. Itu khusyuk. Dia khusyuk bermain, kita khusyuk mendengar. Tuan-puan pun dengar suara dia, tak dengar suara saya, tak khusyuk. Saya pernah berada di satu majlis di mana anak-anak berlari-lari. Saya ni tak boleh bagi perhatian dekat syekh yang sedang mengajar. Yang sahabat saya dia tepuk paha saya. Lish, kenapa? Saya bisik kat dia, aku tak boleh lah suasana macam ni. Kenapa? Tengok budak-budak lari-lari tu, macam mana dia orang bagi perhatian. Sahabat saya ni dia pegang kepala saya. Arab ni Ustaz, pegang kepala ni, Arab ni satu kehormatan. Orang Melayu kita, Jawa, Minang, Banjar, Bengkulu pegang kepala makan penampau. Arab tak, dia biasa pegang kepala. Dia pegang kepala saya tu, dia suruh tengok orang tu. Kau tengok orang tu, kau tengok orang tu pula. Tengok orang tu pula. Kat mana mata dia orang? Mata dia orang dekat syekh yang sedang mengajar kat depan. Tak macam ni, kat ni dekat rostrum ni. Telinga dia orang, mana telinga dia orang? Dekat mulut syekh. Ada dia orang tengok budak-budak lari-lari ni? Tak. Ada mengganggu kekhusyukan mereka? Tak. Saya kata dahsyatlah tempat kau. Dia kata ini yang diajar Rasul sejak Rasul datang Madinah. Ini yang diajar. Yang kau tak khusyuk kenapa? Saya tanya, budak-budak lari-lari ni, dia orang datang tu tak kacau majlis. Dia kata kau tunggu sekejap lagi. Syekh kafaratul majlis, tutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ni yang lari-lari tadi ni yang umum 5-6 tahun kan. Duk lari-lari tadi 7 tahun ni, 3-4 tahun. Tarik safrah, seorang pegang ke sana, dia pegang safrah tu kan ada lubang dia tu, dia jolok dengan jari dia, seorang kawan tarik sampai ke ujung, seorang kawan potong saf kedua, ketiga, keempat. Syekh kata, ni budak lari-lari tadi ni. Dia kata, kau tengok. Bawa keluar talang nasi Arab lah, nasi apa segala bagai. Kita takut jatuh nasi tu, tak sempat nak merasa tempat. Cekak dia orang, bawa letak bak. Seorang bawa laban ni apa? Susu masam. Letak seorang. Dia pun panggil, ya ammi, pakcik aku, fadhal, makan. Kita pun bangun makan. Dia tanya kita, syai akhdar atau ahmar, nak teh hijau ke teh merah? Kita bertanya ala rahatik, ikut suka engkau lah. Dia tengok kita nak begitu segar, dia bagi teh hijau. Saya keluar air mata, tuan-tuan. Saya kata inilah khusyuk sebenarnya, bagi sepenuh perhati. Nampak pun budak-budak dan seronok dalam masjid ni dengan suara budak-budak. Setengah masjid tak bagi. Ada satu masjid saya cakap untuk budak-budak kena tegur dengan jawatan kuasa. Tempat mana yang Ustaz bagi tu? Oh, tanya. Jomlah ikut saya 7,000 km, bayar tambang saya buat pergi. Sungguh? Jom pergi. Bukan takat nak jentik budak tu, nak cubit, nak tinggi suara pun tak ada. Saya tengok saya, wallahi, dia jatuh ni, dia jatuh tu dekat paha lutut orang lain. Dia angkat, budak kecil dia kucuk, tepuk-tepuk 2-3 kali kat belakang, ya, berlari-lari balik. Kita je nak cubit lah, macam. Habis tu dia orang nak datang masjid, dia orang tak nak datang masjid. Tak apalah, besar-besar ni pandai dah. Abang darjah berapa? Abang darjah berapa? Umur berapa tahun? Berapa? 12 tahun. Oh, padat dia diam pun 12 tahun.
Budak-budak biasa macam tu, budak-budak. Tapi kalau orang tua macam tu, kena bagi ubat. Kalau orang tua macam tu, budak-budak biasa, ni khusyuk. Hadirin rahimakumullah, masa kita semakin larut. Jadi bagi masa dengan keluarga. Waktu si isteri nak bercakap dengan suami, jangan tengok surat khabar. Sekarang tak nak surat khabar lah tuan haji, tengok tab, top, tak. Tak ada, letak. Dia yang cerita, abang tadi hujan lebat. Lebat hujan. Kita pun tahu memang hujan lebat pun, aku pun tahu hujan lebat. Basah habis bang baju yang sidai tadi. Ya ke, ya kesian. Layan. Lepas tu kena spin balik abang. Oh, kenapa tak basuh balik? Abang tak nak basuh balik. Basah je, spin je balik. Lepas tu kucing jiran sebelah tu beranak dah bang. Kucing jiran pun dah tahu beranak. Layan. Dia orang lelaki susah sikit nak cerita dengan isteri, nak kawan cerita bermain. Cakap dengan isteri tu, dia pun nak tahu khabar kita juga kan. Beritahu dia. Tadi masjid tadi kuliah khusyuk. Yang menyampaikan tu dia minta khusyuk dengan keluarga. Cakap tengok mata isteri. Ya, tengok mata isteri cakap. Ni dah cakap tengok cicak, sawang. Tuan-tuan, satu kisah khusyuk dalam ibadah. Ibadah apa? Berkasih sayang suami isteri itu, wallahi adalah ibadah. Jihad. Setiap seorang sahabi yang Nabi yang perempuan, dia tanya, ya Rasulullah, Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalau tengok perempuan dia tengok, dia tundukkan balik pandangan dia, bukan tengok jegi macam tu tak. Ya Rasulullah, Nabi bertanya. Ya, kata Nabi, ada apa? Ya Rasulullah, ikhbirni an ba'di, khabarkan kepada aku berkenaan suami aku. Rasul senyum. Rasul kata, suamimu ada putih-putih di mata dia, itulah suami kamu. Balik nanti tengok dia pening, apa putih-putih di mata. Kembali tengok suami dia. Suami pun dah sampai rumah, Assalamualaikum. Dia pun jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dibagikan kain tuala, suami dia lap peluk, diberikan minuman, suami dia minum. Tengok kalau suami dia mati mata suami dia. Suami dia kata, engkau ni kenapa? Tak ada apa. Suami dia pun duduk, dia pun bawa air kat suami dia, tengok mata suami dia. Suami dia kata, engkau ni kenapa? Tak ada apa, sidang makanan. Suami dia pun basuh tangan, tengok suami dia. Suami dia pun malu-malu, segan-segan. Apa ni kenapa? Dia pun letak khubz roti, letak, masukkan kuah sambil tengok suami dia. Ni awak ni dah kenapa bang terbiak dah? Bukan, dia kata. Aku tadi jumpa Rasulullah. Jumpa Rasulullah. Para suami pada zaman itu cukup seronok jika isteri mereka jumpa Rasulullah, kerana mengharapkan didikan rumah tangga yang Rasul akan beri kepada isteri-isteri itu agar melahirkan generasi yang hebat, jil rabbani dalam keluarga mereka. Lalu dia tanya, apa Rasulullah pesan? Apa kamu tanya Rasulullah? Aku tanya pandangan kau. Itu Rasulullah jawab apa? Rasulullah kata, suamimu ada putih-putih di matanya. Ketawalah si suami, ya, sambil memandang isterinya dengan penuh pandangan kasih. Dia kata, wahai isteriku, nampak benar kau tak pernah memerhatikan aku. Semua manusia, wahai isteriku, ada putih di mata dia, iaitu mata warna putih tu lah. Nabi nak suruh dari mata jatuh ke hati. Ni duk tengok suami, tengok kat mana tak tahu dah. Tengok kat telinga, tengok kat hidung kan, tengok kat rambut, tengok kat baju, cuba tengok kat mata dia. Perempuan salam sekejap lagi, tengok mata. Oh, khusyuk. Hadirin rahimakumullah, masa semakin suntuk sampai ke penghujungnya. Ada soalan kan? Kau nak tanya apa-apa? Dipersilakan. Bab khusyuk. Baik, satu persoalan. Ada orang tanya, Ustaz, Nabi khusyuk tak salat? Khusyuk.
Khusyuk tak Ustaz? Khusyuk. Wallahi, siapa lagi kalau tidak khusyuk malaikat Nabi? Itu yang Nabi pernah buka pintu sewaktu Sayyidah Aisyah balik, pintu berkunci, Nabi sedang solat. Itu dah khusyuk. Khusyuk. Tidak mengganggu ibadah. Tidak ganggu ibadah, tapi mengetahui keadaan sekitar yang berlaku. Itu dia rahimahullah. Nabi khusyuk ada solat, khusyuk, tapi Nabi pernah meringkaskan solat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ringkas sungguh solat malam ini ya Rasulullah. Apa Nabi jawab? Nabi kata, aku tidak mahu ibu itu hilang khusyuknya kerana anaknya menangis kelaparan sewaktu ibunya sedang salat. Artinya apa? Ada solat jemaah orang perempuan. Yang duk kata perempuan tak ada solat jemaah tu macam mana? Dah. Nabi sebelum solat, Nabi tengok sahabat. Dia perhati wajah sahabat. Macam Ustaz Tuan Imam kita buat tadi. Istawu sufufakum. Nabi tengok sahabat, Nabi senyum tengok sahabat. Tapi sahabat tengok Nabi, ya, mereka lihat Nabi pucat wajahnya. Sebab apa? Nabi sebelum Allahu Akbar lagi angkat tangan, takbiratul ihram, sebut Allahu Akbar lagi dan surrender. Ini sunat hay'ah. Ini sunat hay'ah. Allahu Akbar. Ini rukun. Ya. Wajah Nabi dah pucat. Mereka tanya, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Nabi kata apa? Tahukah engkau dengan siapa kita akan bertemu sekejap lagi? Inilah khusyuk ini, dia zahirkan ihsan kita. Apa makna ihsan? Mari kita sebut ramai-ramai. An ta'budallah, sebut. Ramai-ramai sebut an ta'budallah. Wa fi riwayatin ukhra an takhshallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itulah ihsan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kamu sembah Allah sebentar lagi sewaktu salat Isya. Dan satu lagi dia kata an takhshallah, hendaklah kamu takut pada Allah. Ka'annaka tarah, seolah-olah kau melihat Allah. Boleh lihat Allah? Tak. Kalau dapat lihat itu bukan dia. Allah Ta'ala sebut pada Nabi Musa alaihi salatu wasallam, lan tarani, never forever, you can't see me. Kau tak boleh lihat aku. Kalau boleh lihat itu bukan Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani rahmatullah alaihi, sewaktu dalam suluk dia, tiba-tiba dia melihat cahaya yang bergemerlapan. Lalu terdengar suara, Anallah fa'budni, akulah Allah, sembahlah aku. Dia kata, bukan, anta syaitan, engkau setan. Lalu terjermalah iblis, ya, dengan rupanya yang mengerikan bagi orang beriman. Dia tak peduli, ya, dia tak kisah pun. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih, tapi seram juga tuan-tuan. Iblis kata, macam mana kau tahu aku iblis? Kepada jawab, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak boleh dilihat, dipandang dengan mata kasar manusia, tapi dipandang keagungannya dengan mata kalbu manusia. Dia khusyuk. Nak solat boleh cucuk-cucuk kawan lagi, nak solat dia boleh gelak-gelak keletek lagi. Nak solat ni duk boleh up to date lagi, saham macam mana, berhentikan, ya, insya-Allah. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap, kelemahan kekurangan saya sendiri. Malam ini saya merayu kepada tuan-puan, ini rayuan saya, tolonglah sama-sama baca Al-Fatihah dengan satu niat. Dengan barakah Al-Quran ini, orang yang mengajarkan dan mendidik dan mengenalkan saya dengan Quran sebenarnya sedang bertarung nyawa di dalam intensive care unit ICU. Itulah dia ayah kesayangan saya. Dia intubate, ditidurkan, tapi tadi baru sedar, ya, dan keadaan mudahan bertambah baik dengan barakah doa para jemaah yang tempat saya mengajar daripada semalam siang malam ini. Besok saya akan pulang pakat dengan adik-adik saya, kena jihad. Lepas ini saya akan balik tengok ayah, kawan urus ayah dulu.
tuan-puan, doakanlah Haji Muhammad Rajab bin Haji Man kembali sihatul afiah daripada ujian Allah. Dia stroke ya, dan tersedak makanan, itu ujian dia. Kita belum tahu ujian kita. Mudah-mudahan Allah kembalikan dia kesehatannya, turun insya-Allah ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Allah sihatkan dia. Seterusnya tuan-puan, saya nak ambil lagi kebaikan daripada tuan-puan untuk dia. Di luar sana saya mohon izin, ada muamalah di luar sana. Dalam ni cerita ilmu, muamalah luar Dewan Solat ini. Kita bawakan zaitun atau olive oil yang terbaik, yang perahan pertama, mempunyai persijilan yang disebut sebagai COA, Certificate of Analysis. Ada sijil organoleptik, pengesahan ini minyak tulin yang selamat dimakan oleh International Olive Council IOC, yang dapat memberi manfaat kebaikan kepada mereka yang mengidap penyakit makanan yang berfungsi untuk kanser, kencing manis, darah tinggi, gout ya, mereka yang mempunyai keradangan, mereka yang ada masalah dengan tumor, mereka yang mempunyai masalah dengan kitaran haid orang perempuan, masalah dengan saraf, masalah Alzheimer, kenyanyukan, naudzubillah min dzalik ya, masalah anak-anak pembelajaran. Minum 2 sudu besar sebelum tidur dan 2 sudu besar selepas bangun tidur. Anak-anak sapu di ubun-ubun ini ya, sapu di tubuh badan. Mana datang makan dan sapu ni? Ini hadis Nabi. Ikut saya baca ramai-ramai di hujung kuliah ini. Kulu, ikut kulu az-zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakatin. Hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa dia? Kamu makanlah minyak zaitun dan kamu berlumurlah dengannya, maka sesungguh-sungguhnya dia jadi pohon yang diberkati. Saya yang suruh ajak tuan-puan makan minum ni, saya dah makan sejak awal pagi tadi. Hari ni tak usah. Sapu di tubuh kerana dia datangkan manfaat kepada kesihatan. Anak-anak saya semua makan dan sapu. Orang tanya beri cerdikkah dengan minyak zaitun yang original, syarat original. Saya kata alhamdulillah, tabarakallah, masya Allah, la quwata illa billah. Semua Allah yang bagi, kita hamba aja. Yang sulung dapat 11A, hafaz 30 juzuk Quran. Yang kedua dapat 10A, hafaz 30 juzuk Quran. Amalkanlah. Ada madu di sana, ada apa lagi tak tahu. Saya buat potongan harga luar biasa dan nak ambil dana untuk merawat ayahanda kami. Saya tidak minta sedekah apa-apa, kerana kos rawatannya Allah Ta'ala yang bagi rezeki untuk kita uruskan, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Saya susun 10 jari. Ampun maaf terhadap pengerusi, ahli jabatan kuasa, ashabul fadilah, para pegawai masjid, para ilmuwan dan cendekiawan. Dan saya tahu yang datang malam ini ada yang alim ilmunya, maka tolong perbetulkan saya atas tazkirah ringkas yang kita sampaikan ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami tadahkan tangan saat ini di dalam majlis ilmu yang belum berakhir ini, ya Allah, kerana kami yakin malaikat-Mu berduyun-duyun berada di dalam taman syurga-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, tajuk bicara kami qalbun salim, qalbu yang sejahtera, khusyuk dalam ibadah. Kurniakan kami kekhusyukan, ya Allah. Kami mohon berlindung daripada jiwa yang tidak khusyuk, ya Allah. Maka kami mohon daripada-Mu, ya Allah, agar doa kami dapat diaminkan oleh malaikat. Kerana, ya Allah, Engkau pasti tidak akan tolak doa mereka yang maksum, yang tak pernah lakukan dosa. Malaikat itu tidak tahu derhaka kepada-Mu, ya Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa melaksanakan apa yang telah Engkau arahkan kepada mereka. Maka inilah permohonan hamba-hamba-Mu. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah, yang telah kami lakukan dengan kedua belah tangan ini, dengan mata, telinga dan tubuh kami, ya Allah. Ampunkanlah, ya Allah. Ampunkan dosa yang telah kami lakukan dengan lisan yang sedang kami tuturkan permintaan satu persatu ini, ya Allah. Ampunkan dosa dengan seluruh anggota tubuh yang Kau pinjamkan ini, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah. Kami merayu lagi, ampunkan ibu kami, ya Allah, yang telah kandungkan kami 9 bulan 10 hari. Kami sempat singgah di rahimnya, ya Allah, sebelum ke alam dunia. Dia tidak pernah meminta sewa dan upah, ya Allah. Ampunkan ibu yang telah lahirkan kami hingga koyak rabak isinya, terbelah kulitnya, bersimbah darahnya, berjurayan air matanya, berderayan peluh dan keringatnya, berselisih tulang temulangnya, ya Allah. Deritanya ibu waktu lahirkan kami, parut kelahiran, parut kerana melahirkan kami, kekal dengan tubuhnya hingga akhir hayatnya, ya Allah. Ampunkan ibu yang sudi memberi minum susu tubuhnya kepada kami, walau lenguh walau letih, ya Allah. Dia berikan kasih sayangnya melalui susunya, ya Allah. Dari susunya terhasillah darah dan daging, tulang temulang, kulit dan bulu segala roma kami, ya Allah. Ampunkan ibu yang sudi menyuapkan makanan, minuman ke mulut kami, yang sudi mencuci bersih, sucikan berak kencing, buangan dan najis kami, ya Allah. Ampunkan ibu yang telah besarkan kami dengan kasih dan sayangnya. Ampunkan ayah kami, ya Allah, ayah yang dibintikan nama kami dengan namanya, ayah yang ajarkan kami hari pertama kami lahir ke dunia, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ampunkan ayah kami lelaki, ya Allah, yang mencari rezeki-Mu siang dan malam, ya Allah. Tak peduli dengan apa cuaca pun, berpanas, berterik mentari, di badai hujan dan ribut, ya Allah. Ayah cari rezeki-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunkan mereka berdua seampun-ampunnya. Sihat afiatkan mereka dari segala penyakit dan kemudaratan, ya Allah. Bimbing bantu mereka selalu, ya Allah, kerana Engkau sahaja yang maha berkuasa. Ya Allah, seterusnya ampunkan pasangan-pasangan hidup kami. Ya Allah, dengan mereka kami kenal arti melayari bahtera rumah tangga. Kami baru kenal, ya Allah, tujuan Engkau jadikan kami berpasang-pasangan. Litaskunu ilaiha, untuk kami duduk dengan tenang, untuk kami rindu merindui berkasih sayang dan empunya zuriat, ya Allah.
maka ampunkan pasangan-pasangan hidup kami ya Allah. Ampunkan anak-anak kami, zuriat kami, buah hati, pengarang jantung, penyejuk mata, pendamai jiwa. Jadikan mereka anak yang salih, salihah, mukmin, mukminah, anak yang faqih ya Allah dalam hidup dunia dan akhirat, dengan jadikan agama tunjang utama ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, di hujung doa ini kami mohon bantu saudara kami di Palestin ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin wa ahliki syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ansurna 'alaihim ya rabbal alamin. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وفرق جمعهم وقلل عددهم وسلط عليهم كلبا من كلابك وسلط عليهم جندا من جنودك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Sebagai menutup permintaan dalam majlis ilmu ini ya Allah, tolonglah pelihara negeri Selangor Darul Ihsan ini dan seluruhnya. Pelihara Malaysia, bumi tercinta, tanah air yang kami sangat syukur ini ya Allah. Pelihara Sultan kami ya Allah, Raja Muda dan seluruh kerabatnya. Pelihara para pemimpin, para ulama dan cendekiawannya. Pelihara pemuda-pemudi yang tua dan yang muda ya Allah. Pelihara anak-anak kami generasi masa hadapan, jadikan mereka generasi Al-Quran yang memakmurkan rumahmu ini ya Allah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Maaf daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.